Maknanya kita, okey, yang ni kita buat kata praklausa ya. Baik praklausa. Jadi sekarang pelajar kena faham pra. Pra tu senang saja, maksudnya sebelum. Pra sekolah, sebelum sekolah. Jadi klausa tu kita kena ingat klausa. Klausa ni terbina daripada frasa dan menjadi unsur atau bahagian dalam ayat. Kita ingat balik masa tu belajar ayat tu. Ayat contohnya, burung itu terbang tinggi. Ini ayat sebab dimulakan dengan senyap dan berakhir dengan senyap. Dalam tulisan, senyap tu noktah lah. Baik, kalau klausa, dia macam ni, sama saja, dia ada subjek dan predikat, tapi kita tak mula dengan huruf besar sebab kita boleh tambah sini. Burung itu terbang tinggi. Oleh sebab kita tak mula dengan huruf besar, kita boleh tambah 2 ekor burung ke, terbang tinggi ke sana ke, mana-mana boleh ya. Klausa. Yang ketiga frasa burung dan yang keempat pun terbang tinggi burung. Jadi ini klausa. Jadi maksudnya yang kita belajarkanlah perkataan yang hadir. Kata prakausa maksudnya perkataan yang hadir sebelum klausa ini. Lebih kurang ya. Baik, jadi yang pertama kata prakausa ni ada 5, iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Jadi ini contoh lah ni. Ada banyak lagi tapi saya masukkan beberapa contoh saja, itu kata seru misalnya amboi, wah, cis, oh dan sebagainya. Jadi kata-kata ni hadir sebelum klausa. Sama juga dengan kata tanya. Jadi tanya pun sama, dia hadir sebelum klausa. Dan kata perintah, kata pembenar dan juga kata pakar ayat. Kata pakar ayat ni kita tak guna lagi sekarang sebab ini digunakan dalam bahasa Melayu Klasik, tapi kita perlu belajar untuk kita kenal arkian marker ni kata apa. Ini juga dinamakan kata praklausa. Baik, contoh penggunaan kata praklausa ya. Kata seru, kita tengok ya. Kita letak kata seru, amboi, cantiknya bunga di taman ini. Jadi tengok, amboi kata seru, koma, cantiknya dan tanda seru pada akhir ayat, pada hujung ayat, pada akhir ayat. Baik. Jadi tengok. Jadi di sini cantiknya bunga di taman ini klausa. Jadi amboi ni kata yang hadir sebelum klausa ni. Itu namakan apa? Kata praklausa. Klausa ni. Cantiknya bunga di taman ini. Klausa ni ada subjek. Cantiknya bunga, cantiknya bunga. Cantiknya bunga. Patutnya baliklah, patutnya bunga di taman ini cantik. Sepatutnya itu ya. Baik. Amboi kata seru. Baik. Okey. Wah, darian awak hari ini tiada tandingan. Tengok cara tulisnya. Ada kata seru depan dan akhirnya tanda seru. Baik. Jadi senang, itu saja yang kita tahu bahawa kata praklausa ni satu daripadanya adalah apa? Kata seru. Kata seru ya, kata praklausa. Baik, yang kedua, kata tanya. Jadi ni ada banyaklah, saya contoh dua saja. Kata tanya. Bilakah mereka datang ke tempat ini? Baik. Dia memang hadir sebelum klausa itu. Baik ya. Mereka datang ke tempat klausa ya. Baik, sama. Jadi kata seru, kata tanya merupakan kata praklausa, iaitu kata yang hadir sebelum klausa. Okey. Baik, sama. Mengapakah banyak hutan ditebang? Baik, sama. Baik, kita ingatlah kata seru ya. Baik, jadi S, T, kata seru, katanya. Seru tanya. 2. Semua kali ada 5 kan? Yang ketiga kata perintah. Tinggalkan tempat ini, suruhan. Yang ni ayat suruhan tapi tak ada kata perintah lagi. Baik. Okey ya. Baik ni ya. Jangan tinggalkan tempat ini. Jangan. Dah ada apa? Kata perintahnya, kata perintah jangan. Jangan tu jenis kata perintah jenis larangan. Jangan. Okey. Tak usah tinggalkan tempat ini pun larangan juga. Jadi jangan, usah, tak usah sekali. Kata perintah, ini kata perintah ni. Kata perintah iaitu kata praklausa. Sila tinggalkan tempat ini, ayat silaan. Jadi sila ni kata perintah jenis silaan. Nampak? Ya? Jemputlah makan makanan tradisional. Jemputlah makan makanan ini. Okey. Sama-sama silaan. Tolong tinggalkan tempat ini, permintaan. Pun di bawah kata perintah, iaitu juga kata perintah masuk di bawah kata praklausa. Mohon tinggalkan tempat ini, pun permintaan. Ayuh kita tinggalkan tempat ini, ajakan. Mari kita tinggalkan tempat ini, ajakan. Jadi sama je. Jadi kata perintah ni kita boleh, kata perintah ada beberapa jenis, iaitu larangan, silaan, permintaan dan ajakan. Ini kata perintah. Jangan, usah, semua yang kuning ni kata perintah, iaitu kata praklausa. Tengok dia hadir depan klausa ya. Baik, kata benar, ya, benar dan betul. Ini kena ada soalan. Misalnya kalau orang tanya, itukah rumah penghulu? Ya. Kata benar itu kata yang membenarkan, kata yang mengiyakan sesuatu perkataan. Baik. Digunakan untuk mengiyakan ataupun mengesahkan sesuatu. Baik. Ini selalu pelajar
buat silap ni. Ia. Ada yang eja mengiyakan. Salah. Sebab ini kata dasarnya apa? Ia. Kalau tanya itu ke rumah pengetua, kita kata ia. Kita tak eja IA, kita eja YA. Jadi ini salah. Walaupun ini banyak digunakan. Mengiyakan dia eja macam ni salah. Kalau mengiyakan, macam ni, kata dasarnya mengiya. Ni silap ni. Patutnya mengiya, M-E-N-G-Y-A, mengiyakan. Kata dasar ia. Mengiyakan salah juga. Mengikan, tak ada mengikan. Jadi, yang ketiga, mengiyakan. Kata dasar ia. Mengekan. Baik. Senang saja, iaitu kita kena faham bahawa ia ni lah kata, ia ni macam contohnya, kata yang terdiri daripada satu suku kata. Macam contoh perkataan pam, satu suku kata, cat, satu suku kata, sur, hat. Jadi perkataan satu suku kata, dia menerima apitah mengekan atau penge. Contohnya, kalau misalnya pam, mengepam, kalau mengecat, kalau pengecat, pengecat. Kalau bom, pengebom, mengebom. Jadi perkataan yang satu suku kata mesti menerima apitah mengekan ataupun penge. Macam ni. Jadi yang ni tak boleh kata apa. Jadi yang betulnya apa? Mengiyakan, sebab sukatanya apa? Ya. Jadi mengiyakan. Jadi kalau tanya Ali itu rumah penghulu, Ali kata ya. Jadi Ali mengiyakannya. Baik. Ini pun kata pembenar. Kata pakai ayat. Ya, dia ibu saya, kata pakai ayat. Betul, Novel itulah yang saya maksudkan. Betul. Jadi ini juga kata pembenar. Benar, saya tidak mengenali pemuda itu. Jadi kata benar ni, ya, betul atau benar. 3 saja. Baik, habis ya. Yang keempat, sebenarnya kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat digunakan dalam bahasa Melayu klasik sebagai penerang wacana atau sebagai pelanda wacana. Ya. Jadi ini kita tak guna sekarang, tapi kita perlu tahu bahawa ini juga kata pangkal ayat. Ya. Kata praklausa. Contohnya, hatta maka segala biduan itu pun datanglah. Maka Laksamana pun berpaling sambil tersenyum. Arkian pada esoknya, maka Laksamana pun datang ke rumah Inangda. Okey. Baik. Jadi kita kena ingat. Jadi itu. Jadi ada apa sekarang? Ada 5 kata praklausa. Kata seru, kata tanya, kata benar, kata perintah, kata pakai ayat. Jadi cara nak ingatnya, ada pelajar ingat apa? STPPP. STPPP. S, seru, tanya, pembenar, perintah, pangkat ayat. Dia ingat macam tu. Dia boleh ingat itu kata pangkat ayat. Jadi tengok, yang lain pada tu bukan kata pangkat ayat, bukan kata pangkat ayat ya. Okey. Ataupun yang lain pada itu kata apa? Kata praklausa. 5 STPPP. Jadi kita kena ingat, mengapakah dinamakan kata praklausa? Sebab kata-kata ini hadir sebelum klausa. Baik. Mengapa dikelompokkan dalam kata tugas? Sebab kata praklausa ada tugas-tugas tertentu. Contohnya, kata seru membina ayat seruan. Kata tanya membina ayat tanya dan sebagainya. Tadi dah. Baik, itu satu bahagian iaitu kata praklausa. Mudah ya. Baik. Yang kedua, kata pasca kata. Pasca kata. Jangan baca pasca kata. Ada 2, kata penekan dan kata pembenda. Jadi ini hanya satu saja iaitu nya. Baik, nya. Pasca, selepas. Pasca kata maksudnya kata yang hadir selepas perkataan. Contohnya perkataannya, rumahnya dan sebagainya. Macam itulah. Tapi rumahnya itu bukan kata ni, itu kata-kata nama. Baik. Satu, ada 2 tadi. Nya sebagai penekan dan nya sebagai pembenda. Baik. Yang mana macam nak beza 2 ni? Nya sebagai penekan mudah saja. Partikelnya, nya ni kita namakan partikel. Partikelnya ni berfungsi menegaskan kata yang bergabung dengannya. Contohnya apa? Sebenarnya mereka tersilap memilih kawan. Baik. Kalau kita tak adanya, sebenar mereka tetap memilih kawan. Dia tidak begitu bermakna. Kena adanya. Jadi nya ni memberi penekan kepada sebenarnya. Sebenar, perkataan sebenar tadi. Dan biasanya ada banyak perkataan yang dia guna se. Tapi ada yang tidak juga ya. Sebenarnya mereka tersilap memilih kawan. Jadi yang macam ni menegaskan ataupun menekan sebenar tu. Menekan. Berhubung jadi macam menegaskan kata yang bergabung dengannya. Jadi maksudnya nya ni memberi penegasan kepada perkataan sebenar. Sesungguhnya pengorbanan mereka sukar dinilai. Sesungguhnya. Kalau kita buangnya sesungguhnya, sesungguh saja. Dia tak begitu bermakna ya. Sesungguh pengorbanan mereka sukar dinilai, tak boleh. Sesungguhnya. Jadi nya ni penting untuk memberikan penegasan kepada perkataan sesungguh dan sebenar. Sungai itu nampaknya semakin tercemar.
Ni kalau kita buangnya, sungai itu nampak semakin tercemar. Boleh faham, boleh terima, tapi dengan adanya, jadi makna, maksud ayat ini lebih tegas. Jadi sebab tu kata nya ni berfungsi atau tugasnya sebagai penekan. Sebagai pada penekan atau memberi penegasan kepada kata yang bergabung dengannya. Baik. Macam nya ni memberi penegasan kepada sebenar. Ni memberi penegasan kepada sesungguh. Ni memberi penegasan kepada nampak. Baik. Jadi nya sebagai penekan, apa maksud penekan? Memberi penegasan. Penekan memberi penegasan. Ada pelajar kata penekan memberi penekanan kepada perkataan yang bergabung pun boleh juga. Baik, satu. Yang kedua, pembenda. Macam mana pembenda pula? Pembendanya macam ni. Partikelnya ni, dia bergabung dengan perkataan yang bukan kata nama atau bukan frasa nama. Tetapi, apabila perkataan ni menerima partikelnya, gabungan itu atau bentuk itu akan menghasilkan kata nama. Contohnya, cantiknya tidak dapat aku gambarkan. Cantik bukan kata nama. Cantik bukan kata nama, kata adjektif. Tetapi kalau kita kata cantiknya tidak dapat aku gambarkan, sudah menjadi kata nama. Nampak tak? Di sini. Ya? Tinggi, kata adjektif. Tingginya pokok itu tiada tandingan. Jadi dah ada kata nama. Lajunya tidak terkejar olehku. Lajunya. Baik, dah ada kata nama. Jadi ini nampak beza. Sebenarnya untuk penekan ni tak banyak sangat perkataan yang kita biasa gunakan. Sebenarnya, sesungguhnya, nampaknya mungkin ada beberapa lagi. Tapi yang ni kita nampak kata yang asalnya bukan kata nama, tetapi apabila menerimanya menjadi kata nama. Nampak? Itulah. Senang saja. Baik, dua. Baik, tengok soalan ya. Ya, senang ya. Yang manakah ayat yang mempunyai kata penekan? Boleh jawab tak? Datanya tidak diundang oleh siapa? Ingat penekan tadi apa? Penekan tadi memberi penekanan, memberi penekanan pada perkataan bergabungannya. Datanya tidak diundang oleh sesiapa. Kegembiraannya tidak dapat digambarkan. Keluarganya menerima pinangan pemuda itu. Sesungguhnya perang mengakibatkan kesengsaraan. Saya rasa pelajar masih ingat. Sesungguhnya contoh ni dah ada dalam, sesungguhnya ada dalam contoh yang kita bincang tadi. Jadi jawapannya sesungguhnya. Sesungguhnya ya. Baik. Ini soalan STPM. Yang manakah ayat penyata? Penyata. Tengok ya. Perkara yang dilarang usah dibuat. Usah dibuat. Dilarang buat. Nampak? Ini bukan penyata. Semua yang hadir diharap bersabar. Pun ayat. Ini ayat larangan. Ini ayat masuk dalam kategori ayat apa? Larangan ya. Ataupun permintaan. Peserta seminar boleh tinggal di asrama. Baik, tengok satu lagi. Jemputlah makan masakan orang kampung kita. Baik, jemputlah silaan. Jadi tengok. Jadi di sini, kalau kita tengok sebentar lalu, pelajar, nampak ni, peserta seminar boleh tinggal asrama. Ayat ni seolah-olahnya ayat suruhan, ayat perintah. Tapi sebenarnya tengok, boleh tinggal. Ini ayat bukan suruhan. Peserta seminar boleh tinggal. Mana boleh tinggal? Boleh tinggal. Taklah macam tadi. Usah jangan tadi. Jadi ini dianggap ayat penyata. Nampak? Itu antara contoh soalan dalam bahagian untuk dua bahagian tadi, itu kata pasca kata dan juga kata kata praklausa tadi. Baik. Jadi itu sajalah yang contoh soalan ni. Baik, soalan struktur, baik dia bagi macam ni. Jenis ayat perintah, contohnya permintaan tak bagi P, sila jawab soalan ini. Larangan, tak usah menangis lagi. Ini nampak tak usah nampak larangan. Buka pintu ni, suruhan. Ajakkan dikosongkan. Ini sahaja soalan. Berdasarkan jadual atas, namakan jenis ayat perintah bagi P. Agaknya P ni apa? Agak ayat apa ni? Saya nampak bila ada sila ni, nampak jelas. P adalah ayat perintah jenis apa? Silaan. Sebab sila jemput dengan sila dan jemput je. Kemudian yang kedua, bina satu ayat perintah yang suai bagi Q. Ajakkan. Mari ke kantin pun boleh. Okey, ya. Ayuh kita ke perpustakaan apa betul. Baik, mudah saja. Jadi kita kena faham konsep ni. Ini STPM 15 2015 ya. Baik. Baik, habis tu. Terima kasih. Itu bahagian pertama. Saya rasa mudah saja, iaitu kata praklausa dan juga kata pasca kata. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.